Assalamualaikum semua. Sehat tak? Sehat, Alhamdulillah. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita lah hari ini. Hari ini kita akan masuk satu topik baru. Jadi sebelum kita masuk topik baru ni, cikgu nak awak tengok dulu video ni, okey? Boleh dengarkan suara? Tak mesti buat pilihan. Ada yang mahu, ada yang perlu. Kita perlukan ni. Carilah tawaran terhebat. Yeah. Belanjalah dengan bijak. Cari harga paling menjimatkan. Bijak berbelanja selalu. Jangan habiskan duit, mesti pandai jimat. Bijak berbelanja selalu. Buat perbandingan sungguh tak jangkakan harga yang berbeza untuk barang sama. Membelilah dengan cermat. Lebih nilai untuk duit ku dapat. Ku mesti kuatkan semangat. Tapi banyak benda yang ku suka. Hello. Perlu speaker kalau nak berjaya. Sabar dan fikirkan cara yang lain. Pilihan lebih menjimatkan. Belanjalah dengan bijak. Fikirkan apa yang kita perlu. Bijak berbelanja selalu. Jangan habiskan duit, mesti pandai jimat. Bijak berbelanja selalu. Impian kami jelas untuk yang perlu. Belanja dengan bijak. Tiada mustahil bila kita jimat. Bijak berbelanja selalu. Jangan habiskan duit, mesti pandai jimat. Okey. Ada siapa-siapa yang nak share apa yang awak faham daripada video tu? Betul? Kawan awak cakap video ni dia cerita tentang cara bijak berbelanja kan. Jadi awak rasa apa tajuk yang kita akan belajar hari ni? Berkenaan dengan duit. Berkenaan dengan belanja lagi? Betul lah tu. Okay. Semua jawab awak betul. Berkenaan dengan cara berbelanja, berkenaan dengan cara simpan duit. Okay. Kita akan masuk bab 10 iaitu bab terakhir dalam silibus awak. Matematik pengguna pengurusan kewangan. Okay. Jadi hasil pembelajaran untuk topik hari ini, apa yang akan dapat untuk topik hari ini. Yang pertama, memahami, menerang dan mengaplikasi proses pengurusan kewangan yang berkesan. Yang kedua, membina pelan kewangan peribadi untuk mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, menilai kebolehkelaksanaan pelan kewangan peribadi. Okay, jadi apa itu pengurusan kewangan? Apa maksud pengurusan kewangan ni? Pengurusan kewangan ni adalah satu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan terhadap simpanan, perbelanjaan, perlindungan dan pelaburan. Seterusnya. Okay. Dalam topik ini kita akan belajar dua bahagian. Okay. Untuk bahagian pertama, proses pengurusan kewangan. Okay. Kat sini kita ada 5 langkah. 5 langkah proses pengurusan kewangan. Yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Langkah pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kita ada dua bahagian matlamat iaitu jangka pendek dan juga matlamat jangka panjang. Okay. Matlamat jangka pendek ni dia biasanya matlamat yang kita nak capai kurang daripada setahun.
Seterusnya, tidak melibatkan jumlah yang besar. Contoh ni adalah komputer riba, sofa dan juga telefon bimbit. Matlamat jangka panjang pula. Biasanya matlamat jangka panjang ni matlamat yang awak nak capai lebih daripada 5 tahun, melibatkan jumlah yang besar. Contohnya simpanan persaraan ataupun simpanan pendidikan anak-anak. Yang ni basically awak punya parents lah. Seterusnya, untuk kita nak tahu matlamat kita ni, macam kita nak tetapkan matlamat kita ni, kita boleh gunakan matlamat kewangan SMART. Okay, apa tu matlamat kewangan SMART? Kita tengok kat sini. Okay, matlamat kewangan SMART. SMART, S untuk spesifik, khusus. M, measurable, maksudnya boleh diukur. A, attainable, maksudnya boleh dicapai. R, realistic, bersifat realistik. Dan T, time bound, mempunyai tempoh masa. Jadi tengok satu-satu macam mana nak tetapkan matlamat kita menggunakan SMART. Okay, kat sini kita ada contoh. Encik Yusof akan menyambut Hari Keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Encik Yusof perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak 2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusof memenuhi pendekatan SMART? Jadi kita tengok satu-satu. Okay, yang pertama, S, spesifik. Dekat sini, dekat situasi yang diberi ni, Encik Yusof dia dah menetapkan matlamat yang khusus iaitu beliau ingin bercuti di Port Dickson. Macam matlamat dia khusus lah kan nak bercuti dekat Port Dickson. Tak adalah cakap nak bercuti je tapi tak tahu nak bercuti kat mana. Sebab kalau nak bercuti dekat tempat lain-lain kan dia akan menggunakan kos yang berbeza lah kan. Okay, jadi kita perlukan matlamat yang khusus. Betul-betul khusus apa yang kita nak. M, measurable. Measurable ni maksudnya boleh dikira. Jadi Encik Yusof ni dia dah tahu dah jumlah wang yang diperlukan untuk bercuti. Dekat sini kan dia ada cakap kan sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak 1,500. Jadi matlamat Encik Yusof ni dia boleh diukur lah. Maksudnya dia dah tahu dah dia memerlukan duit sebanyak 1,500 untuk pergi bercuti ke Port Dickson. Seterusnya, attainable maksudnya boleh dicapai. Okay, matlamat Encik Yusof boleh dicapai dengan membuat simpanan. Boleh dicapai dengan membuat simpanan sebanyak 250 daripada 2,500 gaji yang diperoleh. Jadi bila kita fikirlah kan, dia dapat gaji sebulan 2,500. Lepas tu untuk mencapai matlamat dia ni, dia memerlukan 250. Maksudnya matlamat dia ni sebenarnya boleh dicapai. Maksudnya dia tak adalah melebihi duit gaji dia ke kan macam tu. Seterusnya, realistik. Matlamat Encik Yusof untuk bercuti ke Port Dickson dalam tempoh 6 bulan dan menyimpan 250 setiap bulan adalah realistik. Maksudnya kita tahu benda tu kita boleh capai dengan kemampuan yang kita ada. Okay, jadi seterusnya adalah time bound iaitu tempoh masa. Jadi Encik Yusof dah menetapkan tempoh masa iaitu selama 6 bulan. Jadi kat sini kita boleh tengoklah sebenarnya matlamat Encik Yusof untuk bercuti ke Port Dickson ni memenuhi kita punya matlamat kewangan SMART daripada spesifik, measurable, attainable, realistic dan time bound. Seterusnya, langkah yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Untuk menilai kedudukan kewangan, kita boleh ukur melalui aset dan liability. Okay, apa itu aset? Apa itu liability? Aset ni adalah wang tunai ataupun simpanan, pelaburan hartanah, amanah saham atau saham syarikat. Jadi aset ni maksudnya duit yang kita ada lah. Kita ada wang tunai, kita ada simpanan, kita ada pelaburan hartanah, pelaburan yang kita buat. Jadi kita adalah duit tu untuk masa akan datang. Okay. Liability ni contoh dia pinjaman bank ataupun hutang kad kredit. Liability ni maksudnya benda yang kita nak kena bayar. Hutang bank kita nak kena bayar. Hutang kad kredit pun kita nak kena bayar. Okay, jadi kita kena tahulah kita ada, aset kita ada banyak mana. Liability kita ada banyak mana. Okay. Seterusnya, mewujudkan pelan kewangan. Kita kena tahu beberapa term lah. Okay. Yang pertama adalah pendapatan.
untuk pendapatan ni kita ada pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Pendapatan aktif ni adalah pendapatan utama seperti gaji, allowance, komisen dan sumber kewangan lain. Pendapatan pasif adalah pendapatan seperti sewa yang diterima, faedah yang diterima, dividen dan lain-lain. Seterusnya perbelanjaan. Perbelanjaan ni ada dua, tetap dan juga tidak tetap. Perbelanjaan tetap ni adalah perbelanjaan yang mesti dibayar seperti sewa rumah, bayaran insurans, angsuran rumah, angsuran kereta dan lain-lain. Maksudnya untuk perbelanjaan tidak tetap, perbelanjaan yang boleh berubah mengikut corak perbelanjaan seseorang seperti barangan dapur, bil air dan elektrik, petrol dan lain-lain. Terusnya adalah aliran tunai. Aliran tunai ni kita ada aliran tunai positif dan juga aliran tunai negatif. Untuk aliran tunai positif ni apabila jumlah pendapatan melebihi jumlah perbelanjaan. Aliran tunai negatif adalah jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey. Boleh pergi slow-slow. Kalau ada yang tak faham nanti, cikgu akan terangkan balik dan boleh tanya cikgu lah. Okey, seterusnya. Langkah untuk mewujudkan pelan kewangan. Okey, langkah yang pertama. Menentukan tujuan yang hendak dicapai bagi matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, membuat anggaran awal untuk mencapai setiap matlamat. Yang ketiga, mengira simpanan bulanan yang diperlukan untuk mencapai matlamat jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat, menganalisis tabiat perbelanjaan. Yang kelima, menetapkan tempoh masa untuk mencapai setiap matlamat tersebut. Dan yang keenam, menentukan strategi pendapatan yang akan membantu mencapai matlamat kewangan. Jadi kat sini dia macam lebih kurang dengan matlamat, lebih kurang dengan SMART tu lah yang kita punya SMART tu. Okay. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Okay, jadi tadi kita dah mewujudkan pelan kewangan. Bila kita wujudkan pelan kewangan ni, kita nak laksanakan pula pelan kewangan ni. Okay, bila kita dah ada pelan kewangan, kita kena ikutlah kan pelan kewangan kita yang kita dah buat tu. Okay, jadi kat sini ada contoh pelan kewangan. Okay, pelan kewangan keluarga Puan Aminah dan aliran tunai sebenar. Pelan kewangan ni adalah pelan kewangan yang Puan Aminah dah buat lah. Macam dia dah mewujudkan pelan kewangan. Jadi sekarang dia nak melaksanakan pula pelan kewangan yang dia dah buat ni. Okay, jadi dekat sini kita tengok pendapatan dulu. Gaji suami Puan Aminah 3,500. Gaji Puan Aminah 3,000. Jadi ni adalah pendapatan aktif untuk keluarga ni lah. Pendapatan aktif yang diorang ada. Untuk pendapatan pasif tak ada. Jadi jumlah pendapatan 6,500. Dia dah rancang untuk tolak simpanan tetap bulanan dan dia dah rancang untuk tolak simpanan untuk dana kecemasan. Jadi dekat aliran tunai pun dia buat benda yang sama mengikut pelan yang dia dah buat lah. Jadi baki pendapatan yang dia ada adalah 5,750. Jadi kalau ikut pelan kewangan yang Puan Aminah dah buat, pelan yang dia dah buat sebelum ni, dia tengok baki dia adalah 120. Tapi bila dia kurangkan perbelanjaan tidak tetap dia dekat barangan dapur tadi, dia ada lagi lebih. Maksudnya lebih lagi 100, lebih lagi 220. Seterusnya, okey. Macam inilah bila dah kita dapat pendapatan, jumlah pendapatan tu, kita kena utamakan dulu perbelanjaan tetap. Sebab perbelanjaan tetap ni perbelanjaan kita kena bayar lah. Contoh macam kalau pinjaman rumah atau angsuran kereta ni, kalau kita tak bayar, kita akan dapat dia punya interest kan. Bila kita tak bayar, bila lambat bayar dia akan ada interest. Bila ada interest, dia akan kita kena bayar lagi banyak. Jadi better lepas kita dapat pendapatan, kita utamakan dulu perbelanjaan tetap yang kita kena bayar. Lepas tu pastikan aliran tunai sentiasa positif. Maksudnya pastikan dekat pelan kewangan kita ni sendiri kita kena ada baki lah. Okay, jadi bila kita ikut pelan kewangan yang kita dah buat ni, sama ada kita ada baki lebih ataupun baki kurang daripada kita punya pelan tu, tapi pastikan aliran tunai tu sentiasa positif. Langkah yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. Kenapa nak kena kaji semula kan? Okay, jadi sebab dia adalah untuk memastikan aliran tunai sentiasa positif.
Seterusnya sebab dia adalah untuk mengubah matlamat kewangan sesuai dengan pendapatan bulanan. Okay, jadi ada orang dia macam, okay, bulan ni pendapatan dia lain, bulan depan pendapatan dia lain. Jadi bila kita dah buat pelan kewangan, kita kena sentiasa cek baliklah pelan kewangan kita tu. Kalau pelan kewangan kita tu aliran tunai negatif, pastinya kita ubah pelan kewangan tu bagi aliran tunai kita positif. Mengubah matlamat kewangan sesuai dengan pendapatan bulanan. Okay, kalau bulan ni kita ada duit lebih, mungkin kita boleh simpan lebih sikit. Tapi bulan depan duit kita tak banyak kan. Mungkin sebab kita ada, mungkin ada kecemasan ke berlaku yang menyebabkan kita guna duit lebih banyak daripada yang sepatutnya. Jadi kita kena tengok balik lah, tengok balik pelan kewangan kita tu sesuai dengan kita punya pendapatan dan kena ubahlah matlamat kita. Mungkin macam tiba-tiba satu bulan tu kita guna duit lebih daripada sepatutnya. Mungkin kita boleh panjangkan tempoh matlamat kita tu contohnya daripada 6 bulan. Kita dah target dalam masa 6 bulan kita nak beli ni. Tapi disebabkan satu bulan kita guna duit lebih daripada sepatutnya, kita panjangkan tempoh tu mungkin jadi 7 bulan, 8 bulan untuk kita cover balik. Macam tu. Okay, setakat ni boleh? Laju sangat ke? Okay, boleh. Okay. Jadi nak take 5 dulu ke nak sambung terus? Take 5 dulu. Okay, kita take 5 dulu. Lepas ni kita akan masuk bahagian kedua, okay? Okay, semua dah ada ke? Boleh? Boleh cikgu sambung? Semua dah bersedia? Okay. Okay, jadi sekarang kita masuk bahagian kedua iaitu kebolehkelaksanaan pelan kewangan. Jadi tadi kita dah wujudkanlah pelan kewangan kita. Lepas tu kita dah tengok macam mana pelan kewangan yang kita, contoh macam Puan Aminah tadi, pelan kewangan yang dia buat dengan aliran tunai sebenar. Lepas tu dia dah kaji semula dah pelan kewangan dia tu. Jadi sekarang ni kita nak tengok kebolehkelaksanaan pelan kewangan. Okay, kat sini ada contoh. Encik Yusof bekerja sebagai ejen insurans dan maklumat berikut merupakan maklumat mengenai pendapatan dan perbelanjaan Encik Yusof dalam satu bulan. Okay, kita tengok pelan kewangan Encik Yusof. Gaji Encik Yusof adalah RM5,000. Lepas tu Encik Yusof tak ada pendapatan pasif. Maksudnya itu je pendapatan yang dia ada. Jadi jumlah pendapatan bulanan yang dia ada adalah RM5,000. Lepas tu simpanan tetap bulanan tak ada. Simpanan untuk dana kecemasan RM200. Jadi lepas dah tolak simpanan ni, baki yang Encik Yusof ada adalah RM4,800. Seterusnya, bila dah ada baki pendapatan ni, kena tolak untuk perbelanjaan tetap dulu. Jumlah dia adalah RM1,500. Lepas tu, tolak pula dengan perbelanjaan tidak tetap. Baki pendapatan Encik Yusof tak ada sebab pendapatan yang dia ada tu RM4,800 kan baki sebab dia dah tolak simpanan untuk dana kecemasan. Lepas tu dia dah tolak perbelanjaan tetap dan juga dia dah tolak perbelanjaan tidak tetap. Dan akhirnya dia punya baki kosong. Encik Yusof ingin membeli sebuah komputer yang bernilai RM6,000 bagi urusan jualan insurans dalam masa setahun. Jadi anda dikehendaki membantu Encik Yusof menyelesaikan masalah kewangan tanpa menggunakan dana kecemasan. Okey, adakah Encik Yusof menguruskan kewangan dengan cekap? Pada pendapat awak macam mana? Kenapa? Kita tengok kat sini, dia tak ada baki kan? Dia simpan untuk dana kecemasan, lepas tu dia tak ada baki. Jadi awak rasa tak cekap lah. Betul? Okey. Lagi? Ramai cakap Encik Yusof tidak menguruskan kewangan dengan cekap. Okey. Jadi kat sini contoh jawapan yang cikgu ada. Beliau tidak menguruskan kewangan dengan cekap kerana wujud perbelanjaan yang boleh dikurangkan dan tidak membuat pelaburan untuk masa hadapan. Jadi awak tengok kan. Kat sini dia tolak simpanan untuk dana kecemasan je. Lepas tu dia tak ada buat pelaburan, dia tak ada tolak simpanan tetap. Jadi kesimpulan dia tidak cekap lah dalam menguruskan kewangan. Okey, seterusnya. Berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan oleh Encik Yusof untuk mencapai matlamatnya? Okey, simpanan bulanan diperlukan untuk mencapai matlamat.
Simpanan bulanan 6,000 bahagi 12. Tahun 12 bulan kan? 6,000 bahagi 12 dapat 500. Jadi sepatutnya Encik Yusof ni dia kena simpan sebanyak RM500 lah untuk dia capai matlamat dia tu. Sebab dia dah bagi tempoh masa setahun. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh untuk Encik Yusof menambahkan jumlah pendapatannya? Pak rasa macam mana? Sebab tadi dia ada pendapatan aktif je kan? Macam mana nak tambah pendapatan dia? Salah satu cara dia boleh buat side income untuk tambahkan jumlah pendapatan dia. Kat sini ada jawapan, Cik Yusof boleh menambah pendapatan dengan menjual lebih banyak produk insurans. Okey, soalan seterusnya. Okey, anda dikehendaki mewujudkan plan kewangan baharu berdasarkan konsep SMART. Okey, SMART yang pertama adalah spesifik. Okey, secara spesifiknya Cik Yusof dia nak beli komputer. Measurable. Komputer yang dia nak beli tu bernilai 6,000 dan memerlukan simpanan bulanan sebanyak 500. Betul? A. Attainable. Attainable. Okay. Attainable. Boleh dicapai tak dia punya matlamat tu? Boleh sebab simpanan bulanan yang diperlukan sebanyak 500 daripada jumlah pendapatan dia 5,000. Attainable lah kan, maksudnya sepatutnya jumlah pendapatan dia 5,000. Jadi dia nak simpan sebanyak 500 daripada 5,000 tu. Kiranya kalau secara logiknya boleh dicapai. Realistik. Realistik tak 500 daripada 5,000 pendapatan dia tu? Realistik sebab 500 adalah 10% sahaja daripada jumlah pendapatan 5,000 Encik Yusof tadi. T. Time bound. Okey, jadi Encik Yusof dia dah tetapkan untuk simpan duit selama setahun. Setahun adalah cukup untuk mengumpulkan RM6,000 dengan simpanan bulanan sebanyak 500. Okay, seterusnya. Okay, ni pelan kewangan baru Encik Yusof. Tadi kita dah tetapkan Encik Yusof boleh simpan sebanyak 500 daripada jumlah pendapatan dia untuk dia nak beli komputer tadi. Tengok perbelanjaan tidak tetap pula. Macam mana sebenarnya kita uruskan perbelanjaan tetap ni sampai kita boleh simpan 500 ni tadi kan? Kita tengok Encik Yusof tolak dekat mana. Untuk belanja petrol daripada 420 dah kurang jadi 300. Untuk bil telefon daripada 480 dah kurang jadi 300. Untuk bil utility daripada 500 kurang jadi 350. Untuk melancong daripada 400 tadi dah berkurang jadi 200. Jadi pembelanjaan tidak tetap ni macam ni lah, sebenarnya kita boleh ubah lah, kita boleh kurangkan. Lepas tu Encik Yusof ada juga buat pelaburan amalan saham sebanyak 150. Walaupun pendapatan lebihan ni kosong, awak rasa pelan kewangan baru ni cekap ke tak cekap? Dia dah tolak simpanan tetap, lepas tu kita ada simpanan untuk dana kecemasan dan juga kita ada pelaburan amanah saham. Jadi dia punya plan kewangan ni lagi secure. Seterusnya. Okey. Jadi semua boleh faham apa yang kita dah belajar tadi? Faham? Okey, jadi kita akan buat latihan dalam kumpulan. Latihan dalam kumpulan ni supaya cikgu nak tengoklah awak faham betul-betul ke macam mana kan? Sebab cikgu nak tengok cara awak present dan cikgu nak tengok pendapat awak lah. Okay. Jadi ni untuk soalan untuk semualah. Sama je untuk semua kumpulan. Soalan yang sama. Okay, tengok soalan dia. Encik Wong bekerja sebagai seorang pegawai pemasaran. Manakala isterinya seorang suri rumah. Dan mempunyai 2 orang anak. Encik Wong ingin menyimpan wang untuk pendidikan anak-anaknya sebanyak RM150,000 dalam masa 15 tahun dari sekarang. Okey, anda sebagai perunding kewangan perlu membantu Encik Wong untuk membina plan kewangan yang boleh mencapai matlamat beliau. Awak tengoklah melalui ni mengikut pada soalan-soalan yang macam contoh kita buat tadi. Okay, soalan yang kita buat ni tadi, soalan yang ni
Okey, tukar kepada Encik Wong. Adakah Encik Wong menguruskan kewangan dengan cekap? Yang kedua, okey, berapakah simpanan bulanan yang harus disimpan untuk dalam masa 15 tahun tu? Okey, yang ketiga, bagaimanakah pendapatan tambahan boleh diperoleh? Okey. Dan yang keempat, menggunakan konsep SMART. Jadi awak guna soalan yang sama dengan contoh ni untuk jawab soalan tadi. Jadi awak boleh bincang dalam kumpulan awak nanti minggu depan setiap kumpulan present. Okey? Okey, jadi rumusan untuk kita punya topik hari ni, proses pengurusan kewangan dan juga kebolehilaksanaan pelan kewangan. Sebab tadi kita ada dua bahagian kan. Bahagian pertama adalah proses pengurusan kewangan dan bahagian kedua adalah kebolehilaksanaan pelan kewangan. Okay, dalam proses pengurusan kewangan ada apa? Kita ada 5 langkah tadi. Okay, langkah yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Langkah yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Langkah yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Dan langkah yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Langkah yang terakhir, mengkaji semula dan menyemak kewangan. Jadi untuk langkah yang pertama, menetapkan matlamat kewangan. Kita ada berapa jenis matlamat kewangan? Betul, 2 jenis iaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Kita boleh guna pendekatan SMART. Apa S ni tadi? Specific, M, measurable, A, attainable, R, realistic, T, time bound. Okay. Jadi nampak awak semua faham lah kan? Okay, untuk menilai kedudukan kewangan, kita boleh tengok liability lagi satu. Betul, tengok aset yang kita ada. Seterusnya mewujudkan pelan kewangan. Untuk mewujudkan pelan kewangan ni apa yang benda yang paling penting? Okay, pendapatan. Kena tahulah pendapatan aktif. Pendapatan aktif yang kita ada dan juga pendapatan pasif yang kita ada. Lagi? Betul, perbelanjaan. Kena tahu perbelanjaan tetap, perbelanjaan tidak tetap. Yang ketiga, aliran tunai. Kena pastikan aliran tunai sentiasa positif. Okay, lepas tu melaksanakan pelan kewangan, mengkaji semula dan menyemak kewangan. Jadi sebenarnya itu je yang kita belajar hari ni. Okay, jadi sampai situ je topik kita hari ni. Jangan lupa kelas minggu depan kita dengar perkongsian daripada kawan-kawan awak, pendapat masing-masing lah, pendapat dalam kumpulan tu. Macam mana cara dia nak tolong Encik Wong tadi kan? Okey, jadi sampai situ je. Kalau ada masalah apa-apa, tak jelas ataupun ada yang kurang faham, boleh tanya je dalam grup ataupun kalau segan boleh je PM, okey? Okey, terima kasih semua.